Salam sejahtera. Tajuk kumpulan kami ialah contoh-contoh peribahasa yang berkaitan dengan etika dan isu semasa. Dalam pembentangan kami akan menjelaskan pelbagai isu semasa dalam negara kita, terutamanya isu-isu perpaduan, alam sekitar, penyelewengan dalam pentadbiran awam, perubahan iklim dan keagamaan akan dibincangkan secara terperinci. Penerangan ini memberi gambaran luas tentang isu-isu yang akan diperincikan, termasuk aspek perpaduan, alam sekitar, integriti pentadbiran awam, perubahan iklim dan kebezaan agama. Dengan memerhati peribahasa, kita dapat menyelami kebijaksanaan yang terkandung dalam warisan kearifan tempatan dan menyambungkannya dengan dunia masa ini. Pernyataan ini menekankan nilai peribahasa sebagai sumber kearifan tempatan yang dapat dihubungkan dengan konteks global, menyoroti relevansi dan kegunaannya dalam menghadapi cabaran masa kini. Saya akan mula dengan membincangkan peribahasa-peribahasa yang berkaitan dengan topik. Satu peribahasa yang saya akan membincang adalah peribahasa bersatu teguh bercerai roboh. Sebagai kita ketahui, Malaysia mendapat masyarakat yang berbilang kaum. Dengan itu, persengketaan dan konflik mungkin berlaku. Konflik dan persengketaan itu akan menyebabkan ekonomi dan pembangunan negara terbantut. Negara juga akan berada di situasi yang huru hara. Cara-cara yang kita boleh untuk mengelakkan itu adalah menghormati adat resam kaum lain, mengelakkan diskriminasi dan mengamalkan sifat bersatu padu. Pesannya, hubungan antara kaum dapat diperkukuh dan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Seterusnya, peribahasa yang diperkenalkan ialah sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya ialah berwaspada sebelum ditimba musibah. Manusia terus merosakkan alam sekitar melalui tindakan seperti penebang pokok, pengubahsuaian bukit untuk pembangunan. Oleh sebab itu, ekosistem semula jadi terjejas dan bencana alam sekitar mungkin tidak dapat dielakkan. Masalah alam sekitar seperti tanah runtuh, tsunami, dan pemanasan global akan berlaku dengan kerap disebabkan kemunasan pokok. Manusia haruslah bersediakan payung sebelum hujan, sebelum ia menjadi lebih teruk. Menanam pokok dapat mengelakkan masalah tanah runtuh dan tsunami serta dapat mengurangkan masalah rumah hijau kerana pokok boleh menyerapkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Isu yang seterusnya ialah isu penyelewengan dan etika pemimpin dalam pentadbiran awam. Peribahasa yang berkaitan dengan isu ini ialah sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Pepatah ini bermaksud walaupun seseorang itu bijak dalam penyelewengan, akhirnya mereka akan menghadapi akibat atas perbuatannya. Peribahasa ini menunjukkan bahawa individu dan pentadbir mungkin mahir menyembunyikan perbuatan penipuan, tetapi akhirnya kebenaran akan terselah dan mereka akan memikul tanggungjawab atas tindakan mereka. Peribahasa ini menasihati pemimpin supaya tidak melalaikan nilai kejujuran dan keadilan ketika menjalankan tugas. Pemimpin yang beretika akan mengutamakan integriti dalam semua tindakan dan keputusan biarpun terdapat tekanan atau hasutan untuk menutup kesalahan. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Maksudnya ialah bersabar dan gigih dalam melakukan sesuatu akhirnya akan memberikan hasil yang memuaskan. Dalam konteks perubahan iklim, walaupun usaha individu dalam menjaga alam sekitar kelihatan kecil, namun penyertaan semua orang dan usaha harian boleh memberi kesan yang besar kepada alam sekitar. Menunjukkan kepentingan mengambil tindakan biarpun kelihatan kecil kerana usaha bersama-sama dapat mencapai perubahan yang signifikan. Peribahasa yang saya akan berbincang ialah muafakat membawa berkat. Maksudnya ialah perkara yang dilakukan secara persetujuan semua pihak akan mendatangkan kebaikan. Dalam konteks isu-isu agama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama lain dapat membawa keberkatan antara pelbagai kaum. Contohnya, pencapaian keamanan dan kestabilan dalam masyarakat akan dicapai. Ia pun boleh membangunkan semangat kerjasama antara pelbagai kaum. Akhirnya,
Ia akan membantu mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat perbezaan kepercayaan dan praktik keagamaan. Sekarang saya akan meneruskan ke bahagian refleksi topik yang bersesuaian dengan bab. Bab 1 dan bab 4 adalah bab yang sesuai dengan peribahasa saya. Bersatu teguh, bercerai roboh. Bab 1 membincangkan topik tentang adat resam. Adat resam adalah unik kepada setiap kaum. Dengan itu, masyarakat haruslah memahami, menguasai dan menghormati adat resam kaum lain. Kesannya, rakyat dapat hidup dalam negara yang harmoni dan sejahtera. Seterusnya, bab 4 membincangkan akan topik perpaduan. Amalan perpaduan adalah sesuatu yang amat penting kepada negara dan masyarakat kerana perpaduan boleh membawa perkembangan sesuatu negara. Satu cara kita boleh untuk mengamalkan perpaduan iaitu mempunyai semangat patriotisme dan nasionalisme terhadap negara diri supaya mengamalkan perpaduan. Semangat kebangsaan juga boleh mewujudkan kolektiviti yang positif dan perasaan identiti yang jelas dan menjamin keharmonian. Sediakan payung sebelum hujan boleh berkaitan dengan bab 1. Etika adalah adat sopan santun yang menjadi pegangan seorang individu atau kumpulan manusia. Kita haruslah mengingatkan kesedaran diri terhadap alam sekitar dan setiap individu perlu bersikap sopan santun dengan tidak membuang atau membakar sampah serta mengelakkan tindakan yang merosakkan alam sekitar dan menghargai bumi. Selain itu, sosiologi adalah satu standard menyeluruh mengenai yang betul atau salah, menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks kebenaran, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Seterusnya, pepatah sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga boleh dikaitkan dengan sistem perundangan yang dibincangkan dalam bab 3. Sistem perundangan yang kukuh dapat menegakkan keadilan dalam masyarakat dengan menyiasat kes penyelewengan dan mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang terlibat. Selain itu, sistem nilai dan moral adalah penting dalam mengawal tingkah laku dan perlakuan masyarakat. Dengan adanya sistem perundangan dan sistem nilai, isu-isu penyelewengan dalam pentadbiran awam dapat ditangani secara berkesan. So, fasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit menggambarkan konsep akumulasi hasil daripada usaha yang berterusan atau proses yang berperingkat. Dalam konteks etika dan perabdanan dalam masyarakat kepelbagaian, ia mungkin merujuk kepada pentingnya amalan kecil dan berterusan dalam membina atau memperbaiki etika dan perabdanan dalam masyarakat yang pelbagai. Di sini, setiap tindakan kecil yang mengelakkan nilai-nilai etika dan memupuk perabdanan, walaupun nampaknya kecil pada mulanya, akan berkumpul dan membentuk impak yang besar dalam jangka masa yang panjang. Dengan kata lain, usaha kecil individu dalam mengamalkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, dan kebajikan, serta mempromosikan perabdanan yang sejahtera dan harmoni, secara perlahan-lahan akan membentuk landscape moral dan budaya yang positif dalam masyarakat yang berbagai budaya dan kepercayaan. Etika merupakan prinsip moral yang amat penting untuk membentuk sebuah masyarakat yang berperadaban tinggi. Etika berkaitan dengan isu-isu semasa adalah seperti perpaduan antara kaum, perbezaan agama serta budaya di masyarakat kita, kesedaran dalam alam semula jadi, pemanasan global dan perubahan iklim, penipuan dan rasuah dalam pendaftaran awam di kerajaan kita. Sesebuah negara akan makmur jika semua rakyat beradaptasi dengan etika-etika tersebut. Sekian, terima kasih.